Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul di Masjid Sayyidina Abu Bakar Universiti Teknikal Malaysia Melaka pada hari ini bersama dengan berbahagia untuk mendengar perkongsian yang sangat menarik bersama yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Jalani bin Muhammad Noor, Timbalan Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UTM, yang akan berkongsi pengalaman beliau baru-baru ini bayangan maut di Istanbul. Hadirin yang dikasihi sekalian, bagi memulakan majlis pada hari ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Jalani bin Muhammad Noor bagi menyampaikan dan berkongsi kisah beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi peluang kepada kita semua untuk bertemu pada hari ini dan menghirup oksigen segar pada saat ini di Masjid Besar Islam UTM yang diberkati insya-Allah. Dan keduanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan UTM, terutamanya kepada Datuk Profesor Syahrin atas segala sokongan yang telah diberikan, dan juga kepada Besar Islam yang telah memberikan keizinan kepada saya untuk berkongsi pengalaman pada hari ini. Anda semua sudah mengetahui apa yang berlaku melalui televisyen dan juga berita-berita internet. Tapi mungkin ada perkara-perkara yang tidak sempat untuk saya kongsikan. Mungkin inilah peluang untuk once and for all untuk saya lepaskan apa yang ada dalam lipatan hati saya hari ini. Ianya bermula apabila saya dan seorang lagi pensyarah UTM kita dijemput untuk membentangkan kertas kerja di Athens, Greece pada 10 hari bulan hingga 14 hari bulan Julai. So kalau tak silap 10 hari bulan tu 4 hari bulan 4 raya ke 2 raya 3 raya 4 raya ke. Jadi kita pun dah prepare. Kemudian 2 minggu sebelum pergi lebih kurang berlaku kejadian IS di lapangan terbang Istanbul, dan kita punya tiket pun memang dah book. Oleh kerana zaman ini adalah zaman jimat cermat, maka kita pun carilah airline yang paling murah dan juga naiklah economy class dan sebagainya. Kita dah susun semua dan direzekikan untuk kita naik Turkish Airways untuk pergi membentangkan kertas kerja. Dan bila dah jadi kejadian di lapangan terbang Turki, Atatürk di Turki, saya pun hantar mesej kepada Dr. Azma Putra, "Are you still going?" So jawapan yang saya terima daripada beliau ialah, "Prof, kita bismillah, kita pergi. If you say so, okay, at least aku dah tanya." So saya sekurang-kurangnya dah tanya lah. So
So we decided to continue. Dan kita pun pergi. Dan cumanya pergi itu tak sama. Saya pergi dengan Dr. Azman Putra tidak dalam penerbangan yang sama, dan balik pun tidak dalam penerbangan yang sama. Dan dipendekkan cerita, kita bentang ketah kerja dan seterusnya. Sewaktu saya nak balik, bila dah selesai conference, dan hari yang saya nak ambil satu hari jalan-jalan cari makan, malam tu berlaku insiden di Nice, Perancis. Dah satu lagi perkara yang menghambat kita punya psycho lah. Yang psycho yang dulu tak selesai lagi, datang psycho yang kedua yang menyatakan memang it's not safe to travel yet. Dan waktu saya nak jalan-jalan pun kita dah berpisah. Saya berjalan di Greece pun seorang-seorang bawa diri. Nasib baik orang Greece ingat saya orang tempatan. Sebab bila saya borak-borak dengan tukang kedai, dia tanya saya, where are you from? Malaysia. Oh, Malaysia. You look like Greece. You look like Plato. Sebab orang Greece dia suka simpan jambang, suka simpan janggut. Jadi saya jadi orang tempatan lah gitu. Dan seterusnya penerangan pulang, saya dijadualkan balik singgah di Istanbul, sepatutnya 2 jam sahaja. So it's gonna be a very short one. Turun, pergi cari tempat gate mana nak balik, boarding. Sampai tu kalau lalu jumpa kitchen ke jumpa apa, ambil, dah jalan. Saya ada mungkin 1 jam kot untuk beli souvenir. Right? Tapi dia bagi bonus. Kata, kau minta 2 jam, aku bagi kau 11 jam. Kalau kau berani kau shopping lah. Ditakdirkan bila saya turun, bila kita turun, waktu itu saya seorang lah, tak ada, kita dah berpisah. Dr. Azma sudah sampai ke Istanbul sehari sebelum saya sampai. So dia dah ada di hotel. Dan bila saya mendarat untuk transit, waktu itu pada jam 12.05 malam waktu Turki. Dan bila turun tak ada announcement, agak pelik lah bunyi. Bila kita turun biasanya kan ada macam-macam announcement lah, gitu dan gini dan sebagainya. So kita turun. Kejadian pelik yang kedua ialah bila kita transit di airport, biasanya kita akan lalu custom. Tapi waktu itu kami tak perlu lalu custom. Orang yang nak transit ke, orang yang nak ambil bag ke, lalu terus sampai terus ke dalam ruang lega airport lah. Satu lagi pelik yang kedua, saya pun macam mana boleh tiba-tiba sampai ruang lega, tak perasan, terus sampai. Dan bila saya sampai ke ruang lega tengah-tengah tu, semua orang, bukan semua orang lah, ramai orang sudah bertumpu kepada display screen. Dan bila saya toleh ke display screen, tengok semua flight delay. Saya tak pernah tengok display screen di airport semua flight delay. Immediate saya tahu something is wrong. Waktu itu sekitar 12.20 waktu tempatan. Jadi saya immediate hantar message kepada 4 individu. Tak payah sebut siapa dia lah, supaya ada orang tahu apa terjadi lepas ni, supaya ada orang tahu saya ada di situ. Yang mengatakan saya dah sampai Istanbul, mesej saya dah sampai Istanbul, semua flight delay. Itu saja yang saya hantar dan tunggu respon. Kalau pukul 12.20 di Turki, di Malaysia waktu itu ialah 5.20 lah lebih kurang. Ya, 5 jam beza. So mungkin waktu itu belum ramai yang bangun tidur lah. So hanya ada seorang je yang respon. Yang lagi 3 belum respon. Saya faham lah.
Lepas tu saya hantar satu lagi mesej yang mengatakan bateri handphone saya tinggal 30%. Saya ada satu lagi bateri pula. Satu lagi handphone Nokia yang kecil, yang selalu orang kutuk saya bawa kabel. Semua orang tengok dia gelap. Ni apa hal? Saya kata ini private, yang satu lagi official. So yang private nya mahal lah. Nokia kecil. Yang itu ada bateri lagi. So saya hantar SMS. Kalau nak SMS dan tak ada WhatsApp, hantar nombor yang satu lagi tu. Itu saja mesej saya. Saya tunggu lagi. Tak ada orang respon. Kemudian ada satu orang respon. Soalannya ialah, lepas tu saya offkan telefon saya, cari tempat charging. Dan maknanya waktu itu tak ada komunikasi lah. Saya charge telefon saya, ada pada dinding tu ada plug. Sedang saya fikir apa benda yang sedang berlaku ni. Tiba-tiba terdengar satu jeritan yang panjang. Bukan satu jeritan lah, jeritan ramai wanita. Yang saya ingat sekarang masih lagi wanita lah. Jeritan wanita yang panjang, seolah-olah orang tu sedang melihat malaikat maut. Boleh bayangkan bunyi ni macam ni. Sekarang tu nak mula tu. Tapi dah ambil mood dah. Mood dah ambil dah. Jeritan itu jeritan wanita yang sedang ketakutan. Bukan satu wanita, ramai wanita yang sedang ketakutan sambil berlari. Menuju ke arah saya. Saya tengok dan perhati macam tsunami lah lebih kurang. Tapi ini kali tsunami bukan tsunami air, tsunami orang. Kalau saya tak lari, saya kena pijak. Sebab saya sedang bersandar kat dinding tengah charge saya punya tu. Dan bila saya tengok orang dah lempuh lari, saya pun lari. Saya tak fikir dah pasal yang lain. Yang saya fikir dalam kepala saya adalah kejadian di tempat yang sama 2-3 minggu sebelum tu, yang meletup sana main tembak. Dan kejadian yang baru beberapa hari berlaku di Perancis. Itu dia saya fikir. I don't know what's going on outside. Nobody knows. Dan saya takut kalau ada perlu sesat ke mana ke, then that's it lah. Lari dalam airport, dia nak lari ke mana? Tak ada tempat nak lari. Sama je lapang. Macam ni lapang dia. Kalau dekat Turki sampai lalu, dia memang straight. Dia tak ada belok-belok, tak ada straight. Bila sampai kat ujung, rupanya ujung tu ada lagi satu kumpulan tengah lari masuk situ pula. Dan saya dengar seorang lelaki Cina dalam bahasa Inggeris menjerit, "I need exit door." Itu sambil dia lari, dia kata, "I need exit door." Saya pun fikir, okey, aku cari pintu. Saya nampak satu pintu, saya terjah aja pintu tu. Saya masuk dalam tu. Rupanya itu adalah bilik tempat pekerja berehat. Ada lukisan. So kita pun masuk. That Chinese fella pun dengan dia punya girlfriend masuk juga. Ramai orang masuk. Orang kat dalam kata, jangan masuk, tak boleh masuk. That Chinese fella, oh no. Dia tahu cara dia cakap, orang no nak mati. Oh no, I will no. So kita diam dalam tu sekejap, relax sekejap. Dan selepas 10 minit bila keadaan dah agak normal, kita pun keluar balik. Keluar balik dan baru saya on balik komputer, saya punya handphone.
Bila on balik handphone, macam-macam lah isyarat keluar yang masuk. Prof, are you okay? Saya okay. Semua soalan yang tanya, are you okay? Kebanyakan macam tu lah, are you okay? Dia kata, saya okay, insyaAllah okay. Apa yang okay ke tak tahu. Lepas tu ada pegawai daripada U10 kata, kami semua dah risau ni Prof. Datuk MC hantar WhatsApp, Prof tak jawab. Mana pernah jawab, aku dah off kan. Aku tengah jadi hero berlari, mana pernah jawab. So lepas tu saya on sekejap, jalan cari tempat lagi, cari tempat, jumpa lagi satu tempat untuk charge. Kali ni lebih haru lagi tempat charge tu, betul-betul dekat bawah, dekat dengan apa, lantai dia punya plug, dan betul-betul dekat sempang orang lalu lalang. Di tengah-tengah tu ada kawasan lapang sikit, dia ada sempang lah. Saya pun bersandar kat situ, charge lagi sekali, off lagi sekali. Pasal saya rasa kalau saya nak charge tu cepat charge, saya kena off telefon tu. Saya off lah telefon tu, charge lagi. Tengah-tengah charge lagi, jadi lagi satu tsunami. Bayangkan, boleh bayangkan yang indah. Saya dengar satu lagi jeritan yang sama dan menuju ke arah saya juga. Agak-agak apa nak kena buat? Lagi-lagi hero lagi-lagi. Balik rumah macam hero je. Lagi-lagi sampai ke ujung. Pergi ke ujung, saya fikir apa benda yang boleh lari ni. Dan saya tak ada bekalan makanan, saya tak ada bekalan air. Lepas tu hanya satu kedai saya buka. Dan saya tak ada duit Turki. Yang saya ada duit US dengan euro. Tapi saya kata saya nak try pakai duit US dulu lah. I don't know whether this in the last 2 days, 1 week, I don't know. I need my health. Saya kena ada lapik perut lah. Saya tak tahu bila ni akan selesai. Jadi saya pergi beli 2 botol air mineral. 2 botol je untuk 2 hari. 2 botol air mineral dengan 1 kotak Ferrero Rocher. Wah, standard lah juga kan. Itulah, saya rasa inilah bekalan saya untuk 2 hari. So saya masuk ke dalam beg, saya jalan. Jalan lagi, tengah jalan nak pergi ke tengah, patah balik lah, daripada kedai ke patah balik. Sekali lagi berlaku. Kali ini laungan Allahu Akbar. Laungan Allahu Akbar yang sangat menggerunkan. Bunyi Allahu Akbar dan ramai orang dengan rentak yang sangat menakutkan. Bila Mak Saleh dengar Allahu Akbar dengan nada yang begitu, dia pun cabut gila lah. Dan saya ada sebelah-sebelah Mak Saleh tu. Agak-agak apa saya buat? Lari lagi apa? Lagi-lagi pasal saya ada corner, sebab saya kena takut kena pijak. Jadi saya corner, masuk corner, semua berhenti. Saya dengar laungan tu lagi, dengar lagi. Rupanya itu adalah laungan daripada orang awam Turki yang sudah pun mengalahkan tentera di luar, dan mereka masuk ke dalam airport untuk menghalau sakit baki kalau ada askar di dalam. Tapi dia tak kacau kami lah. Dia hanya lalu, dan saya dah ambil gambar tu, belum reveal lagi. That's my collection lah. Sebab yang itu haru. Kalau saya tunjuk nanti orang akan panik di Malaysia. Saya tak nak tunjuk itu di Malaysia. Kemudian lepas pada selesai agenda adegan itu, bunyinya sekejap, tapi itu daripada 12.30 sampai pukul 4. 3 rush itu berlaku antara 12.30 malam sampai 4 pagi. Subuh 4.30, lebih kurang lah, awak berdutu sikit. Dan saya terlintas dalam skrin tu, pernah terlintas dalam skrin flight yang saya nak naik, TK060 ke Malaysia. Sekejap dia terlintas gate number 208. Saya turun gate number 700 lebih, maknanya ujung ke ujung lah. Saya pergi ke gate 208, jalan seorang-seorang. 3 jam tu lebih kurang saya seorang-seorang lah.
Saya pergi, saya nampak dah gate 208. Tapi gate 208 bukan lantai yang saya tengah sedang berjalan. Dia kena turun bawah. Dan waktu saya sampai itu, display gate dah hilang balik. Dah kata delay balik lah. Bukan delay dah, cancel. Dibayangkan dia punya kapten bak cancel. Ya, habis cuba macam mana ni? Kalau delay boleh tahan. Dia dah cancel. So saya tunggu dekat area, saya tak turun bawah, saya tunggu dekat area nak turun sebab okey, inilah kawasan kalau dia mungkin kalau dia on kat sini balik. Saya tunggu kat situ. Tiba-tiba saya cari satu tiang dan rehat dekat tiang tu, dan tiba-tiba waktu saya sedang menunggu, bunyi jet fighter terbang rendah. Dan bila jet fighter terbang rendah, orang dalam airport tempat saya itu pun dah panik. Waktu itu saya dah pasrah, saya kata aku tak lagan lagi dah. Right? Saya kata masa saya duduk tengah relax tu, ambil nafas kejap, reflect balik. Masa itulah saya tulis, baru sempat tulis macam tu, senarai nombor telefon key person yang boleh dihubungi kalau saya mati. Ada 6 nombor telefon. Saya tulis atas kertas. Satu saya masuk poket depan, satu saya masuk poket belakang. Sebab waktu itu saya keseorangan, saya tak tahu ada orang Malaysia lain kat situ, saya tak tahu. Dan saya harapkan kalau terbarai tengah jalan ke mana-mana ke, at least dia orang tahu siapa nak contact lah, ada phone number kat dalam dekat dengan jasad saya lah. Itu saja saya fikir. Dan bila jet fighter turun rendah, terbang rendah, dia boleh bunyi lain macam bunyi dia. Memang lain macam lah. Itu tak apa lagi, orang dah panik. Tapi selepas dia lalu, bunyi gedebong. Itu yang orang panik. Bunyi gedebong itu macam bunyi bom. Dan waktu itu orang di sekitar saya dah panik habis. Ada yang histeria, ada yang nangis tak reda-reda. Saya hanya duduk. Saya kata aku tak larat lagi, korang nak lagi-lagi tak? Saya duduk saja. Kalau nak meletup sebelah ni pun meletup lah. Saya tunggu dah. Saya sudah pasrah. Waktu itu saya teringat nak onkan balik saya punya handphone. Masuk handphone balik, baru keluar datang lah mesej Dato' LC, mesej yang tu semua datang. Dan telefon pun ada bunyi-bunyi juga, saya tak angkat. Dan tiba-tiba ada satu panggilan. That is the turning point. Saya nasib baiklah, kebetulan panggilan itu masuk, nama dia keluar. Mungkin saya dah store nama dia lah dulu. Nama keluar, tengok Datuk Zaidi telefon. Saya kata yang ni saya kena angkat. Saya on telefon tu. Itu apa soalan pertama Datuk Zaidi tanya? Jai, dia yang nervous. Dia punya suara very concerned. Jai, are you okay? Saya jawab selamat. Saya okay tu. Saya okay tu. Saya tak ada apa-apa, saya okay je. Because this is the situation. It's getting bad. It's real bad, dia kata. We don't know how long this will last. And ni yang masalah ni. Ini masalah nak timbul. And dia kata, you are the most senior officer there from Malaysia. Aku apa pula? Dan pula. And you take charge, dia kata. Saya diri sendiri pun tak selesai. Dia kata, you take charge. Baik tu, saya kata. Now, dia kata, I will try to help you dengan satu syarat. Can you do it? Dia kata, I will try. Kumpulkan semua Malaysian. Mana pun nak cari semua Malaysian? Mana aku tahu dia dekat mana? Aku sendiri tak tahu aku kat mana. Gitu. Dengan satu syarat, kumpulkan semua Malaysian yang ada di situ. We will try to help you. I will arrange with Wisma Putra, dia kata. Baik tu. Bila saya kata baik Datuk, saya terpandang, saya tengok ke belakang, saya sebab menghadap sana, saya tengok belakang.
210. Yang tu yang aku nampak. Saya kata, baik Datuk, tolong bagi tahu orang Malaysia, kalau dia ada saudara mara dalam airport ni Datuk, saya kata, kumpul di gate 210. Itu je ilham pujangga yang saya dapat. Okey, dia kata, I have to switch off now, saya kata. Bateri nak habis. Okey, dia kata. So, saya switch off lagi. Tapi mesej Datuk Syahrin semua saya dah baca. Dan Datuk Syahrin pesan adalah, dia dah okey dan sebagainya. Saya pun kata, Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Datuk Syahrin post lagi satu ayat At-Taubah 51 ke ayat 52? 51 ke? Dalam masa tu tak sempat baca panjang-panjang. Memang tak sempat nak baca panjang-panjang. Dia tahu saya baca. Okey, alhamdulillah. Dan saya switch off balik sebab dah masuk waktu subuh. Dalam fikiran saya, the best place for me to find is dekat surau lah. Right? So surau jauh dalam, dari tempat saya tu dalam 200 meter ke depan lagi. So saya pergi jalan, sambil jalan kalau jumpa muka Melayu saya tanya, are you Malaysian? Jumpa muka Melayu saya tanya, are you Malaysian? Jawapannya sama-sama ada Indon ataupun Philippines. Oh letih saya kata. Sebelum sampai ke surau tu, bila sampai surau kita, this is not the way lah. Ini bukan cara saya nak cari orang Malaysia. No way saya jumpa orang Malaysia macam ni. Tak akan jumpa lah. Tak apalah, saya kata saya pergi masuk surau dulu, saya sembahyang subuh dulu. Satu jemaah dah selesai, saya masuk yang ada lagi jemaah sedang sembahyang. Saya join. Habis sembahyang, cari dalam surau ada tak orang muka Malaysia. Tak ada. Saya keluar dan pergi balik ke gate 210 saya nampak tadi. Saya pergi ke sana. Dan bila sampai sana, ya grup daripada UMP memang dah ada kat situ. Dia orang memang ada kat situ, tapi saya tak nampak. So bila saya sampai, dia orang tanya saya, Prof Jai, saya, kami want tunggu Prof Jai ni. Kau kat mana tadi? Saya kat sini. Oh okey, aku yang bukan kat sini. Aduh. So, dia orang dah sembahyang subuh dah selesai, dia orang tunggu dan saya tanya ada berapa orang sekarang? Dia kata kita ada 15 orang. Apa yang kau nak buat? Cari kertas, saya kata. Tulis nama senarai orang yang ada lagi kat sini. Barulah tulis nama. Tulis nama, dapatlah 15 orang tu. Kemudian kumpul lagi dan saya dia ada power bank. Waktu itu saya charge balik dan bermulalah era fasa kedua. Hero kalah dulu kan. Dia barulah keluar. Dan saya on balik, saya masih ada lagi saya punya transkrip yang saya berbalas pantun dengan Datuk MC, dengan Datuk Zaini. Yang banyak itulah. Dan saya sentiasa feed maklumat kepada Datuk MC apa maklumat yang terkini. Dan seterusnya satu orang Malaysia datang. Dan bila kita tanya mana tahu kena kumpul sini, dia kata ada orang Malaysia telefon dan kita kena kumpul di sini. Saya kata alhamdulillah, maknanya masa saya keluar surau tu saya buat ada statement yang viral lah. Saya kata minta tolong kalau ada saudara mara dan kawan-kawan yang sedang berada di airport di Turki, tolong kumpul di lebih kurang kumpul di gate 210. So saya hantar kepada 4 grup WhatsApp saya, termasuk kepada Datuk Syahrin saya hantar, dengan harapan dia akan viral kan. So alhamdulillah benda tu dah viral dan orang Malaysia call saudara mara dia yang datang ke itu. Dan the best thing is dalam huru-hara tu ada je yang kenal. Oh Prof Jai, ini adik saya. Dia kata dia kenal Prof Jai. Oh ayalah. Kita dah huru-hara, dia boleh sibuk pasal tu. Kan? Ini ada sepupu saya telefon, dia kata dia kenal Prof Jai. Nama ni, ayalah. Kau tulis nama kau cepat. Right. So waktu itu saya pun dah feed information kepada Datuk KSU. Dan Datuk KSU pun dah bagi nama-nama pegawai di kedutaan, matrik,
tourism Malaysia dan lain-lain lah. Dan lepas tu kita pun dah settle down. Daripada 15 orang kita dapat 20. Daripada 20 kita dapat 30, 35, akhirnya 45. Campur 3 warga Jerman yang menetap di Malaysia. So orang Malaysia ada 45, campur lagi 3 warga Jerman yang menetap di Malaysia, jadi 48 lah. Waktu warga Jerman tu datang, saya kata, ni siapa? Muka macam Mak Saleh kan, takkan orang Melayu pun. Jadi orang Melayu yang sekali kan, bro, dia orang ni dengan kami bro, tapi dia orang ni orang Jerman bro, nak tulis nama ke tak? Saya kata tulis je nama dia, tapi dalam bracket tulis orang Jerman. At least database tu ada kan. So tulis nama. So waktu itulah kita koordinate lah, siapa yang nak beli makan, siapa nak tengok display, siapa yang nak check, siapa yang dan gitu ni. Nak jadikan cerita, satu family 8 orang, dia pun datang jumpa saya. Prof, kami 8 orang, satu family. Okey, tulis nama. Tapi anak saya Prof, apa hal pula anak kau? Anak saya dah keluar dari airport. Masa tengah kalang kabut tu, anak dia lari keluar dari airport. Itu kurang sangat masalah. Apa masalah dia? Yang masalah dia ada anak kecil. Mak dia keluar dari airport, anak dia tinggal dalam airport. Boleh bayangkan? Besok dekat Padang Mahsyar besok, hari kiamat besok, macam tu lah kita. Anak yang dikendong pun kita tak ingat dah. So bila keadaan dah okey, dia tak boleh nak masuk. Dia tak boleh nak masuk balik. Sebab polis dah jaga. Lama juga baru dia masuk. Bila jumpa tu, apa hal you lari? Dia kata, masa tu tak ingat apa dah lari lah. Alhamdulillah dia boleh masuk balik lah. Akhirnya dah lama, dah 2 jam tu masuk balik. Dan akhirnya Datuk Zaini telefon, hantar your status now. What's your status now? Saya ambil yang elok je lah. Saya ambil gambar kapal terbang tengah naik, gambar orang tengah tu, benda dah yang elok. Dan saya tunjuk gambar Malaysia. Dah hantar. Datang satu mesej dari UTM, tak puas hati dengan gambar. Dia kata, mana gambar yang ada muka Prof Jai? Kau nak muka aku juga. Hantar satu lagi, ambil gambar betul. Last kali muka saya sikit je lah, cukup lah buat syarat. Barulah dia suka. Okey. Kemudian datang pula telefon tanya, boleh tak reporter nak interview? Okey lah, saya kata, at least if they want to know anything, I try to provide the information dari dalam. Dan ada juga yang tanya, boleh tak kita interview your family? Ini masalah. Saya kata tak boleh. Jadi kita tak bagilah. Dah bagi information lah, saya dah bagi feed information, keadaan dah mula agak stabil. Dan saya ambil gambar kapal terbang tu tadi kan, dah tu, dan saya dah feed. Saya rasa gambar-gambar still pun kita dah hantar. Banyak news ambil gambar-gambar tu dari portal UTM lah. Bila Datuk MC masukkan itu dalam FB UTM dan dalam FB UTMC, saya rasa itulah maklumat yang banyak diviralkan tu. Gambar sama je, gambar saya baju hijau tu, 3 hari tak tukar baju. Masa atas kapal terbang, dalam beg saya sentiasa ada satu persalinan. Atas kapal terbang saya dah fikir, ni nak tukar baju ke tak? Tapi masalahnya, baju persalinan dalam beg saya tu lah baju t-shirt rockers. Gambar ekstrak, seakanlah pegawai paling tinggi Malaysia yang ada di airport turun-turun pakai baju t-shirt rockers kan, tak kena lah. Tapi baju hijau ni dah bau hapak dah. Saya kata saya pakai je lah baju hijau ni. Inilah trademark aku kan, apa nak buat. Orang pun dah viral baju hijau tu. Tapi dalam kapal terbang nak sampai tu, 3 kali saya masuk bilik air sembuh. Biar wangi sikit lah. Nanti nak hak-hak Datuk NC nanti kena. Kan? Saya dah conscious about my body odor lah. Asyik baiklah dalam kapal terbang tu dia ada bau lemon-lemon sikit kolon tu. Aku sembuh mana yang boleh lah. 3 kali saya masuk bilik air.
Okey, so sekarang ceritanya daripada gate 210, tiba-tiba kita nampak Malaysia Airlines TK060 flight dah ada masa 11.05 pagi. Waktu tu kami pukul 7, pukul 8 lah lebih kurang. Oh, dah ada. Yes. 3 jam lagi. Nombor gate tak ada. Mana aku nak pergi gate mana nak turun ni? Sampai 11.05, 10 suku masih lagi 11.05. Gate masih tak ada. Dan saya dah tahu dah, ini mesti delay lagi. You know, there's no way they can arrange anything by then. 10.30 keluar satu lagi masa. Next flight Malaysia TK060 ialah pukul 1.05. Saya tanya, saya hantar 2 orang yang pergi tengok tu, dia orang balik, Prof, sekarang ni 1.05. Gate tak ada bro. Ni haru lagi ni. Kan? Okey. 2 orang saya arahkan, kita masa tu hero lah kan. Kau 2 orang kau jaga gate tu, jaga display gate tu. Apa-apa hal bagi tahu. So alhamdulillah lepas tu keluar nombor gate. Waktu itu dah ada 45 orang. Bila keluar nombor gate, waktu kita nak turun tu, keluar nombor gate 7 something, 705 lah, sampai like that. Datuk Zaini masa tu lah juga dia nak tanya, hantar WhatsApp. Kan? Sekarang macam mana? Saya hantar, kami going to gate 705. Dalam masa 2 minit dah tukar gate. Saya turun lagi, hantar WhatsApp lagi. Sekarang gate 303. Dia tanya lagi, semua 303? Saya kata no, 30 orang TK060 yang turun ke 303. Okey, saya pun screen hantar juga kat Dato' NC. Dato' NC dapat dia maklumat juga lah. Tengah tu turun ke gate 303. Orang dah ramai, penuh dah dalam tu. Jumpa lagi 2 Malaysian, tulis lagi nama, dapatlah 32 orang yang turun. 32 orang yang ada dalam gate 303 untuk board TK060, campur dengan pesedia lain lah. Ada 8 orang satu family yang tak turun bersama kita, TK062. Yang satu family yang kata ibu dengan anak itu bisa tu, dia orang satu group 8 orang, TK062. I don't know what happened to them. They have to stay there lah. Tapi dengan kita dah selamat tu, dah selamat lah, insyaAllah. Dan ada lagi seorang pergi ke Barcelona lah. Ada yang pergi, 4 orang pergi ke Doha. So saya dah buat pecahan-pecahan tu dan feed kepada Datuk Zaini dan juga Datuk Syarif. 2 saya feed information, at least dia orang tahu. Masuk dalam plane. Satu lagi cerita lah. Ni cerita pendek tapi menunggu tu memang banyak heboh lagi lah. I skip all the details lah. Dah dapat alhamdulillah dah buka gate, masuk dalam plane. Saya pun selfie lah, at least saya selfie, tunjuklah dekat the key person supaya dia tahu saya dah masuk dalam plane, termasuk Prof. Syarif dan sebagainya. Dan tanpa saya imagine untuk hantar key person saja, rupanya reporter dah ambil gambar tu, masuk TV3, buletin pukul 8. Mak aku tengok. Saya punyalah suruh supaya jangan tahu. Bila mak dia dah tahu, dia bayangkan lah. Dia punya perasaan. Adik saya pula, dia ambil gambar muka mak saya tengah resah tu, dia hantar kat saya. Punyalah sensitif. Dia agak-agak apa dia rasa? Itulah drama dia. Dan bila saya balik, saya tanya bapak saya macam mana. Bapak saya ni dia sebelum lepas sampai maghrib, biasanya dia birik akan panjang, pukul 8 baru selesai birik dia. Dia kata, aku buka-buka TV terus keluar muka kau. Tapi dia still, dia relax lah. Yang paling haru mak saya lah, dengan sakit perut, yang itu, yang ini. Nak layan, nak jaga. Dah satu lagi masalah, nak jaga dia pula. Dan I think that one started the viral. Dan
Dalam airplane pula, it's not the end of the story lah. Ini bukannya tiba-tiba semua kapal terbang naik. Satu tu lambat. You know, the first plane yang naik ke atas pukul 7.30 lebih kurang macam tu, semua orang dalam airport tepuk tangan untuk appreciate things are getting back to normal lah. Hopefully, we still not sure 100%, but hopefully bila ada kapal terbang naik tu, okay lah, kita tepuk tangan dalam airport, showing okay, things are going back to normal. Saya duduk dalam plane, first time saya rasa tangan saya ni berpeluh. Maknanya saya sedang nervous. Apakah yang sedang saya nervous kan? Kata, ini kalau plane ni naik ni kena tembak ke tak ni? Kok lah ada saki-baki pengganas ke apa kan, yang tak bagi can ke. Belum tentu lagi saya boleh terbang dan terus keluar dari ruang udara Turki. Belum tentu. Apa kata kalau ada peluru sesat lagi yang akan tembak jatuh? Pasrah lah. Kenapa? I cannot do anything. Ini dah satu-satu jalan untuk saya keluar dengan cepat. Saya kena stick tu, duduk lah. Tu ya, kalau kita tengok muka tu lain macam dia punya stone kan. Dan kita bahasa naik tu, bila take off, dia pusing bandar. Kapal terbang tu pusing bandar Istanbul tu. Rasa macam lamanya dia pusing. Bila lah kau nak lepas ruang udara cepatlah sikit. Dia pusing macam nak ambil side lah kan. Mungkin dia pergi tu salah, katalah nak pergi belakang, so dia naik kat situ, dia kena ambil side tu. Rasa lama betul. Pusing kat situ juga. Bila nak naik, bila nak cepatlah. Bila dah lepas tu baru dah rasa lega. Okey, alhamdulillah. Yang paling kurang rupanya dekat situlah yang saya tahu. Skrin saya tu saya ambil snapshot kan. Skrin tu yang tengok wayang ke tengok apa, saya tak tengok wayang tengok apa, tengok status kapal terbang. Itulah. Renung saya kapal terbang. Di situ baru saya tahu rupanya negeri Turki ni besar. Tak lepas-lepas Turki ni. Lepas Ankara, dah apa benda dah lagi dah. Tak lepas lagi. Bila nak sampai India ni? La ilaha illallah. Lepas 2 jam tak lepas-lepas ni. Begitulah adanya. Dan seterusnya, alhamdulillah selesai turun. Tak tidur, tak boleh tidur. Itu. Tidurlah sekejap, bangun sekejap, bangun. Pergi bilik air, pasang minyak wangi. Bilik air, pasang minyak wangi. Turun, onkan balik, saya hantar mesej kepada Datuk Syarif, kita dah land. Immediate saya hantar mesej, walaupun kapal terbang belum parking lagi, saya pun hantar juga. Datuk Syarif immediate terus hantar gambar reporter. Dia kata, pasang-pasanglah badan sikit. Kat luar ni gambar reporter tunggu. Sudah. So kita pun keluar, tunggu beg. Waktu tu dah masuk subuh. Saya cadangkan kepada grup saya, kita semayang. Beg ni nanti dia akan kumpul pun kalau kita tak ada. Jadi tapi tak semua ikut lah. Yang grup yang ikut, kita semayang dulu sampai ambil balik beg. Waktu tu dah lambat. Datuk Syarif pun dah risau, bila mana tak keluar-keluar. Nak jadikan cerita, satu ahli kumpulan tu, sebenarnya ada 2 ahli kumpulan, beg tak jumpa. Yang lain tu bila dah ramai tunggu dan mereka pun dah tak sabar nak bertemu dengan keluarga, diorang semua dah balik lah. Maknanya projek saya balik dulu lah. Saya tak boleh nak tunggu, tak boleh balik. Akhirnya yang tinggal mungkin 8 orang, 9 orang, macam itulah, tak sampai 10. Kita tunggu sampai grup UMP selesai buat laporan baggage dia hilang. Sebab saya tahu, kalau you dah dilantik menjadi ketua, you must be the last person to go out. Dan satu lagi, saya tak boleh keluar seorang-seorang. Pasti orang akan tanya, mana grup UMP? Pasti orang akan tanya. Apa aku nak jawab? You guys, you or UMP sekurang-kurangnya, LN ada juga. Kita kena keluar sama-sama. Tapi waktu itu Datuk Syarif hantar lagi mesej,
Ni diorang dah besar kat luar ni. Bila nak keluar? Okey. So kita susun, kita bagi tahu grup UMP yang dah ni, macam ni lah, you keluar dulu nanti je masuk balik. Kalau tidak nanti dia orang lama, lambat sangat tunggu. So akhirnya kita pun setuju untuk keluar. Dan bila kita keluar tu, dah semua tahu lah kisahnya bila TV dah bahas punya. Itu saja yang saya dapat kongsikan pada kali ini, kecuali mungkin kalau ada sikit soalan yang senang-senang untuk saya jawab lah. Boleh ke siapa yang jadi ni? Boleh kita bagi masa untuk soal? Okay. Kita allow some question and answer session. Ya. Boleh. Assalamualaikum. Daripada BBC saya sendiri, daripada respon yang saya terima dari Facebook UTM semasa kes ni, kebanyakannya ada juga orang yang lari pada bagi speaker. ramai yang bertanya bagaimana keadaan bunyi ketika itu, sebab F-16 berada di atas dan bunyinya dikatakan, dikabarkan amat menakutkan. So boleh berkongsi sedikit. Saya nak simulate bunyi jet tak reti kan. Tapi bila you dengar bunyi jet tu, dia ada satu high frequency sound yang menusuk ke tulang. Bila dah rendah tu, dia ada satu high frequency sound yang you dengar je memang dia akan menusuk tulang you lah. At that time you boleh rasa dia macam atas bumbung lalu tu. Dan bila dah you akan automatically tunduk lah kan. Tengah-tengah tunduk, datang pula satu lagi, gedebung macam bunyi bom. You agak-agak apa you nak buat? Yang menerap kan? Bunyi gedebung tu memang sebiji macam bunyi bom. Cuma saya tunggu, kalau bom dia mesti lepas tu ada bola api. Bola api tak keluar. So yang di situ saya buat conclusion, dia bukan bom, dia shockwave tadi lah. So I know it's not bom. Sebab dekat luar dah sebenarnya waktu itu Erdogan turun. Bila Erdogan turun, saya punya anggapan dia ada yang akan iring dia lah, mengiringi dia turun dan sebagainya. Dan itu yang berlaku lah. Right? So ada dua bunyi yang masih lagi terngiang-ngiang. In fact, siapa yang dengan saya meeting hari Senin tu kerja meeting, chair meeting, nak dijadikan cerita tengah-tengah chair meeting di U10 hari hujan, tiba-tiba bunyi kilat berdentum. Pagar aku buat apa? Saya nak melompat dah masa tu. Saya terperanjat, saya kata, jangan lagi. Sebab saya tak melompat, sebab fobia belum selesai lagi sebenarnya. Pagi-pagi tu my wife dah kata, janganlah pergi kerja, rehatlah. Jet lag tak selesai, fobia tak selesai, buat apa nak pergi kerja? Saya nak pergi kerja sebab saya nak sibukkan diri saya. Kalau saya duduk kat rumah merenung seorang, apa aku nak buat? Bukan ada kaunselor pun kan. So saya decide nak pergi kerja juga supaya saya sibuk, tak fikir pasal benda tu, saya sibuk pasal kerja. That's why saya nak kerja. Ramai yang begini kan, bagi orang yang nak travel. Dan sekarang ni flight yang paling murah memang Turkish Airlines. Apa persediaan? Kita tidak minta lah kepada event yang macam ni akan berlaku lagi ya. Tetapi apa persediaan yang boleh kita buat untuk kita tidak panik lah daripada pengalaman Prof. Terima kasih. Itu soalan yang sangat bagus lah. Ada beberapa kesilapan yang saya buat yang boleh anda perbaiki. Pertama, bila anda travel, pastikan ada power bank. Simple macam tu pun tak reti. Kalau tidak, anda kena bank. Pastikan ada power bank. Right? Itu yang pertama. Dan pastikan dia punya handphone tip-top lah. Right? Dan elok kalau ada satu handphone yang simple sangat, yang boleh tahan bateri seminggu.
serius. Yang boleh buat SMS atau call. Anything, at least you ada something yang you masih boleh bagi maklumat kepada orang lain. Elok ada itulah. Walaupun yang canggih-canggih itu kita akan selalu, tapi emergency kita ada satu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan dalam beg anda sentiasa ada sepersalinan. You don't know berapa hari dan sebagainya. Tak ada, payah. Ya, pastikan ada sepersalinan sekurang-kurangnya. Yang kedua. Yang ketiga, pastikan you ada senarai phone number contact person di Malaysia yang boleh dihubungi anything happen to you. Tak kisahlah siapa, kawan ke, bos ke, Datuk NC ke. Sekarang saya rasa Datuk NC lah, kan? So yang dia boleh masuk dalam FB dia, masuk dalam FB UTM. Pastikan ada nombor telefon Datuk NC, ya. Ingat tu. Dan yang ketiga, pastikan kalau anda pergi overseas, minta izin. Penting sangat. Bayangkan kalau saya tak minta kebenaran, jadi benda macam ni, apa nak jadi kat saya? Tindakan tata tertib. Confirm. Pastikan anda isi borang minta kebenaran. You never know what's going to happen. Dunia yang sedang, bahasa Jawanya ni, zaman edan. You don't know what's going to happen. Nombor. Dan yang ketiga, yang keempat, kelima tu tak tahulah lah. Kelima, ingat Allah selalu lah. Pasal masa you lagi-lagi tu tak sempat nak mengucap lah. Tak sempat dah mengucap siang-siang. Mengucap awal-awal, dan yang lain mudah-mudahan dia cover lah tu. Ingatlah Allah selalu. Itu pesanan penaja lah. Hargailah keamanan di Malaysia. Rakyat Malaysia yang terkandas di lapangan terbang Atatürk Istanbul susulan insiden rampasan kuasa oleh tentera Turki selamat tiba ke tanah air awal pagi Ahad. Rombongan berkenaan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dengan pesawat Turkish Airlines. Antaranya adalah Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, Profesor Dr. Muhammad Jalani Muhammad Nur. Berkongsi pengalamannya, Timbalan Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, Profesor Dr. Muhammad Jalani Muhammad Nur berkata, beliau sudah bersedia dengan sebarang kemungkinan. Yang saya alami 3 kali, sewaktu Presiden Erdogan mendarat ke airport, waktu itu saya fikir ada jet fighter yang terbang rendah lah dan bunyi kuat. Dan selepas tu ada bunyi macam letupan. Waktu itu semua orang dalam airport panik lah. Saya waktu itu dah pasrah. Saya tak lari dah, duduk dekat sebelah tiang berhadapan dengan gate 210. Saya pasrah. Apa jadi pun saya akan tunggu di situlah. Profesor Jalani kemudiannya bertindak sebagai penyelaras bagi mengumpulkan rakyat Malaysia di pintu 210 lapangan terbang Atatürk bagi memastikan semua berada dalam keadaan selamat. Hargai keamanan yang kita ada di Malaysia.